Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya, itulah sibuk lah. Tak sempat nak buat live. Ini nak duduk dekat office pun tak boleh. Mereka duduk pasang CCTV. Lama tak live. Sabar Saya tengah setting saya punya pusat rawatan bagi lawa sikit. Ustaz kat mana? Dekat office lah, bawah. Dekat kedai bawah. Lama tak tengok live rawatan kan? Lama tak tengok Lampu jumpa dah ke? Lampu apa Lampu ni Lampu syuting Lampu syuting dah jumpa dah. Bila buat air tawar dalam masa terdekat ni kita buat. Nanti saya bagi pengumuman dekat dalam Dekat dalam tele. Saya ingatkan tak dapat notification. Saya tengah renovation office. Itu yang saya tak ada buat live dulu tu. So tengah huru-hara lah sikit. Office bila siap dalam masa terdekat ni insyaAllah. Dalam masa terdekat ni siap. Lama Ustaz tak lah ada. Saya selalu tengok korang live. Sekarang pun dah banyak perawat buat live kan. Kita bagi peluang lah dia buat live dulu. Kan? Ramai yang tengah buat live. Ingatkan kena ban. Kalau kena ban saya buka akaun baru. Saya relax Kena ban kita buka baru. Kena ban kita buka baru. Habis nak buat macam mana? TikTok dia punya prosedur dah memang macam tu. TikTok punya prosedur ni pun tak tahulah macam mana. Seronok lah tu tengah cuti sekarang ni kan. Seronok dia Macam mana nak join dalam tele? Moderator boleh tak? Ramai dah orang dalam tele tu. Korang masuk dalam tele saya lagi mudah. Kalau kata saya nak buat air tawar ke apa, dia orang akan inform dekat situ. Lepas tu korang dah boleh terus standby lah. Kan, terus standby. Assalamualaikum Ustaz, macam mana nak buang saka keturunan? Kalau saya cakap pun bukan awak boleh buang kat sini. Okey? Kalau saya bagi tahu pun bukan boleh buang. Dia banyak step dia. Ada slot kosong tak? Saya rasa Mamu tak buka lagi kot slot. Belum buka kan? Bang, pesan dekat pembeli jangan lupa video unboxing. Okey semua pembeli yang memaharkan minyak daripada pusat rawatan, sebelum kamu buka parcel tu, kamu kena hantar video dulu. Okey? Sebab ada beberapa penipuan yang kita dapat kesan. Korang ni barang Syifa pun korang nak kencing. Hampir betul kan? Okey. Ada beberapa yang kita dapat kesan, ada penipuan kan. So sebelum korang buka plastik tu, korang kena ambil video. Kalau tak ada video, kita tidak akan layan sekarang ni dah banyak trik dah, permainan scammer. Contoh dia order 4 benda, kemudian dia kata dapat 1 je, padahal dapat 4 kan. Dapat 4. Okey. So tak apalah, kita bagilah sebelum ni kan. Lepas tu bila kita tengok orang yang sama macam pelik je kan. So kita dah letak stiker tu. So sebaik-baiknya sebelum korang buka plastik tu, korang kena ada video. Okey, ada video. Lepas tu kalau betul baru ada. Mungkin ada kesilapan daripada staff saya, tapi banyak juga yang scammer ni pun banyak juga kan. Kerap sangat tak cukup kan. Kerap sangat tak cukup, pelik lah kan. Kerap sangat tak cukup, pelik lah. Terima kasih sama-sama. Okey, so semua kena ada video lah lepas ni. Susah betul nak dapat slot Saya pun dah tak tahu macam mana nak buat dah. Ustaz, dah habis dah Yasin 7 penjuru. Yasin 7 penjuru? Lepas tu nak buat apa? Wawa kau belajar dengan siapa Yasin 7 penjuru? Aku pernah ajar Yasin 7 penjuru ke? Aku rasa tak pernah ajar Yasin 7 penjuru. Lama tak live, tak mau live mengajuk. Saya sekarang ni tengah mengajuk ni. Itu yang saya malas nak live. Ayat kursi kot kan. Ayat kursi tu adalah saya ajar. Yasin saya tak pernah ajar 7 penjuru. Jenuh nak baca Yasin 7 penjuru. Mengajuk. Mengajuk lah. Asyik kena ban je akaun, mengajuk lah. Live Ustaz best. Live perawat lain tak best. Bukan sekarang semua perawat pun dah mula buat lawak dengan jin ke?
Dulu kata tak boleh cakap dengan jin. Buat apa dah sembang-sembang dengan jin, bunuh je lah. Sekarang aku tengok semua pun buat lawak dengan jin, okey je kan. Ya. Semua dah buat lawak dengan jin sekarang. Dia yang lawak ni sebenarnya tak nak bagi korang takut je. Okey, tak nak bagi korang takut kan. Kalau aku tak buat live, contoh aku tak ada je lawak dengan jin tu. Aku rembat je terus. Pakai baju corak Sarawak. Dia ke Sarawak? Ni beli kat Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Mat pedang samurai sekarang dah pandai buat lawak. Mat pedang samurai dia masalah mental bang kan. Mamat tu dia ada masalah mental. Dia dah tak ada pesakit. Tu yang merata-rata kotak dia naik kan. Dia naik kotak sana, dia copy idea orang ni. Dia naik kotak sini, dia cerita balik idea tu ke sini. Dia naik kotak sini, dia cerita idea sini ke sini. Dia pusing kat situ je lah kan. Malah nak layan lah mat pedang tu. Mat pedang. Pedang apa? Ajak jumpa report polis. Buat apa? Nampak siapa yang follow. Macam contoh saya kan, saya follow. Kalau siapa yang follow saya lama, dia orang tahu dah tindak tanduk saya. Siapa yang tengok gerak-gerik seseorang tu lama, kita dah tahu dah dia punya permainan macam mana. Mesti boleh baca punya permainan dia. Okay, pray for Palestine. InsyaAllah doa ramai-ramai sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang berada di Palestin. Mudah-mudahan dipermudahkan. Cuma itulah, negara-negara Islam ni tak bersatu lah. Negara Islam ni tak bersatu lagi kan. Kau tengok Amerika Syarikat tu dah hantar dah kapal perang dia apa semua. Tapi negara Islam asyik duk VTT je kan. VTT lebih banyak daripada askar yang dia orang hantar kan. Tapi tak tahulah, mungkin makan masa ke apa, saya tak tahulah kan. Ni baru soalan. Mana tadi? Mana soalan tadi Alamak dah hilang dah. Siapa tanya tadi pasal soalan Dajjal tadi? Kau memang nak mendapat. Soalan kau ni memang nak mendapat ni. Terlepas dah. Mana hilang dah. Betul bang, selalu game kau asyik apa ni, gunakan 422. Ustaz sampai mimpi Dajjal, apa tanda? Macam mana kau tahu benda tu Dajjal? Aku kadang-kadang korang ni punya soalan mengalahkan ahli fikir tau. Mana yang kau tahu dalam mimpi kau tu Dajjal? Aku pun tak tahu Dajjal tu rupa dia macam mana. Macam mana kau boleh tahu benda tu Dajjal? Kau jangan nak pendajalkan aku ni. Soalan kau ni pelik ni. Ustaz, betul ke perawat buang anak kerak dalam air pun tu meletup? Soalan kau ni nanti jadi bergaduh tau. Kan? Kau punya soalan ni kau trik aku jadi, kalau aku jawab mesti bergaduh. Okey. Kena berbalik pada sains. Rujuk pada sains. Memang ilmu Allah Ta'ala ni luas. Tapi dalam zaman-zaman sekarang ni, okey, dalam zaman-zaman sekarang ni, korang tak boleh menganggap seseorang yang popular apa yang dia cakap tu betul. Tak boleh kan? Okay? Termasuklah diri saya. Kamu tak boleh menganggap saya ni popular dan apa benda saya cakap dan benda-benda tu semua saya kaitkan ilmu Allah Ta'ala luas. Kalau kamu buat macam tu, saya tak tahulah. Buka minda. Ada tak daripada sains boleh buat bahan letupan macam tu? Ada. Tu kita tak menolak, tetapi kita jangan terlampau serius dengan benda tu kan? Jangan terlampau serius. Okey. Kalau keilmuan itu ada, mana kata banyak juga perawat akan boleh buat benda yang sama. Tapi kalau dia seorang-seorang je boleh buat, orang lain tak boleh buat, so benda tu maybe magic apa, wallahu alam lah. Keilmuan perawat ni semua lebih kurang sama je. Dia yang beza dia keimanan, kekuatan dalam diri, kebatinan, itu je. Lebih kurang sama je semua yang lain-lain pun. Tapi kalau dia seorang je boleh meletup, orang lain tak meletup, macam mana tu kan? Tak apa, takkan Allah Ta'ala bagi kat dia je. Itu pandangan je lah kan. Kalau korang nak percaya, tak nak percaya terpulang. Okey, lepas tu saya ada tengok satu VTT lagi. Okey, ni dengar betul-betul satu VTT ni. Saya bukan nak condemn ke apa. Minum air kalau orang kena gastrit, disuruhnya masuk kayu bakar ke apa arang dimasukkan arang, lepas tu dia dibuat air, lepas tu minum. Sebaik-baiknya korang rujuk doktor dulu. Okey, saya minta tolong sangat, benda ni bukan main-main ni. Ambil arang, kemudian rebuskan air tu minum. Sebaik-baiknya korang rujuk doktor dulu. Okey, rujuk doktor dulu. Okey, takut sekali lagi kau tiba-tiba jadi gelap. Kan? Okey,
Ini arang ni antioksidan dia banyak tau. Dekat dalam arang tu tau, dia bukan main-main. Okey, rujuk doktor. Boleh ke doktor? Kau tanya doktor mani ke kan? Rujuk doktor tu lebih selamat lah kot. Okey, sebab benda ni nak main dalam badan ni. Sebab gastrik tu dia bukan masalah jin, tu masalah sakit doktor. Okey, macam-macam sekarang ni petua-petua yang menyeramkan. Okey, petua-petua ni pun nak kena tengok juga. Ustaz kat kedai. Ustaz saya kat bawah, kat kedai depan. Ustaz tolong buka COD nak beli gelang. COD boleh jumpa dengan ejen-ejen saya seluruh Malaysia. Ejen-ejen seluruh Malaysia dia. Ustaz, OP tak siap lagi. Jom kedai Arab. Kedai Arab dia orang tengah buat CCTV ni. Apa, dah bateri. Saya kena tunggu dia orang buat CCTV dulu. Saya tunggu dia orang buat CCTV jap. Nak cakap sebab salah sekejap lagi jadi bergaduh. Tapi just bagi hint-hint lah. Jangan cepat sangat ni lah, bahaya. Ui, ramai orang rindu kat aku ni. Patutlah aku tak boleh tidur malam. Tersentak-sentak, terkejut. Ni lah, okay. Alright, terima kasih Gelang apa tu gemunggal? Dia bukan kira gemunggal. Gemunggal ke, terpunggal ke, dipunggalkan ke. Dia macam ni. Sesuatu benda macam contoh kayu koka ke. Ramai orang jual kayu koka kan. Kau pergi dia macam ni tau konsep dia. Kau tak faham sebenarnya apa pengisian yang dimasukkan dan apa gelombang yang dimasukkan terhadap barang tersebut. Itu yang penting. Kalau dia ni penjual kayu kemuning hitam tetapi dia tidak memasukkan apa-apa gelombang dan dia tidak masukkan ayat-ayat khusus untuk protect, dia tak jadi apa bang kakak. Dia takkan jadi apa kan? Dia takkan jadi apa. Okey, pasal tu kalau korang macam contoh korang nak protect diri ke apa benda, beri barang yang memang itu datangnya daripada perawat. Perawat tu buat. Jadi tahulah macam mana nak buat. Tapi kalau kau beli dengan tukang gelang, tak jadi apa, macam tu je lah kan. Okey. Macam-macam cara dia. Apa tu? Batik Sabah. Saya pun tak tahu. Saya tengok lawa je. Batik Sabah. Geramlah dengan Israel. Hantu-hantu kat kau nak geram pun tak guna. Kita pun bukan negara yang kuat sangat pun kan. Paling kuat pun kita berarak je. Okey. Kita berdoa ramai-ramai. Mudah-mudahan negara-negara Islam yang betul-betul kuat. Kita pun kapal selam pun tak boleh nak selam. Selam separuh dah tak boleh nak ni. Kan? Kita mampu mendoakan supaya apa nama negara-negara Islam yang betul-betul kuat, yang ada peluru pepandu lah ni apa semua, mereka kuatlah, kuat dalam bersatu dan menghantar balik serangan ke macam mana kan. Kalau kat Malaysia tak boleh buat apa bang kakak. Kita pun boleh pertahankan kita punya pertahanan daripada warga asing je. Itu pun tembus masuk juga kan. Pertahanan kita lebih pada pertahanan ni warga asing. Itu pun warga asing penuh juga. Belum cukup lagi kita punya ni, ketenteraan kita tak cukup. Ketenteraan kita bagus, tapi kita punya aset-aset tu kan. Dulu zaman-zaman politik yang merapu-rapu kan, aset kapal selam tak boleh selam kan. Beli kapal terbang second dah tak boleh nak terbang kan. Merah macam mana. Terima kasih banyak. Saya ikut amalan, alhamdulillah, sabun terbaik, alhamdulillah. Korang ikut je amalan saya bagi tu. Itulah amalan yang saya lepaskan diri saya daripada sihir satu ketika dulu. Okey. Saya lepaskan diri saya daripada sihir. Itulah amalan-amalan yang saya lakukan. Banyaklah saya bagi amalan yang buat. Korang ikut je step tu. Bukan susah pun. Kalau kau jumpa dengan perawat sekalipun, kalau kau tak buat amalan, takkan ada kesudahan dia. Dia kena ada amalan dia juga. Amalan protect diri macam mana, bentengkan diri macam mana, dan benda tu memang korang kena buat. Okey, memang kena buat. Salam Ustaz, boleh tak bantu nenek saya kena busung katak, perut hampir pecah. Kakak, pertama sekali kalau kata dah jadi nenek, pertama sekali pergi bawa jumpa doktor dulu. Takut sekarang ni masalah hati, bukan masalah busung katak. Akak jangan dengar percaya cakap orang yang tiba-tiba tengok perut dah boleh tahu semua benda. Bila faktor usia kita dah semakin meningkat, pergi tengok doktor dulu, check dengan doktor. Kalau doktor kata check memang tak ada apa-apa lah, semua ni tak ada apa benda ni, so baru kamu boleh pergi cari perawat Islam. Okey, cari perawat Islam. Ataupun sementara ni kamu boleh bantu saya buat air tawar ke apa, bagi dia minum dulu. Tengok tindak balas dia apa. Kalau kata saya bagi minum air tawar, dekat perut dia rasa panas macam ke apa benda, kemungkinan besar betul busung katak. Okey, ini cerita pasal busung ni pun kadang-kadang pun pening kepala juga kan. Dia orang ni orang Malaysia ni dia lebih trust pada VTT yang 1 minit, 2 minit. Kan, dia orang lebih trust macam tu tau orang Malaysia ni kan. Engkau pun tak pasti lagi benda tu betul ke tak betul kan. Tajuk ni bang kakak. Oi, tajuk ni mesti nak gempak bang kakak.
Ada VTT yang keluar, alhamdulillah lepas jumpa dengan saya, kanser tahap 4 dah hilang. Iya ke? Betul ke? Yang korang boleh percaya dengan VTT macam tu? Dia yang buat video, dia sendiri tulis tajuk, dia sendiri up diri dia. Dah semua pesakit kanser pergi. Bukan nak marah pergi, boleh ikhtiar. Tapi kau janganlah mengharapkan benda tu 100%. Better kau rawatan hospital tu kau kena fokus juga. Jangan main-main. Ada tak kanser yang disebabkan gangguan sihir? Ada. Tapi dia takkanlah tiba-tiba daripada tahap 4 tiba-tiba boleh hilang. Weh, biar betul kan. So jangan ni lah, jangan cepat sangat ni. Ustaz, saya tabur garam dekat King Kabut. Masa tu tak azan, lepas tu kaki saya sakit. Macam mana ya? Pergi dekat VTT saya, cara nak buang bisa pakai limau tu. Okey, pergi kat VTT saya, gosok kaki awak pakai limau yang saya ajar tu. Ustaz, kalau kita nampak benda berbulu-bulu tu apa? Berbulu ni ada dua, kadang-kadang mamak, kadang-kadang Pakistan pun boleh jadi juga, tapi biasanya hantu raya. Okey, kalau hantu raya ni boleh nak menyerang tapi kena ada kekuatan diri. Sebab kalau kata serangan kamu tak kuat, sekejap lagi diserang kamu balik. Okey, diserang kamu balik, naya. Ustaz, banyak mimpi mengandung, badan sakit-sakit. Baru-baru ni sembahyang tunggu jadi kelang kabut solat. Minum air tawar dulu kak. Minum air tawar. Mimpi mengandung ni berkaitan dengan keturunan biasanya. So bila dia orang ni tak dapat makanan, macam contohlah moyang awak ambil satu keturunan, kemudian moyang awak dah meninggal, jadi benda tu terlepas macam tu saja. Jadi dia nak makanan apa semua, bila kau tak bagi, memang dia akan kacau. Tapi masalah orang Malaysia ni tak macam Indonesia. Indonesia sebelum dia meninggal dunia, dia memang akan ajar cucu cicit dia ni, kalau nenek yang mati, nanti kamu jangan lupa ya, bila bulan mengambang ni kamu kena tepi laut, kena sediakan ini, kena sediakan ini. Kalau orang Malaysia mati, dia mati macam tu. Jadi benda tu dia habis, dia kacau semua orang. Okey, dia kacau semua orang. Ustaz, betul ke ada pembedahan gaib? Ada. Okey, saya sendiri pernah tahu pasal pembedahan gaib ni. Cuma saya nak kata 100% nak percaya tu sebab saya tak nampak depan mata. Jadi saya tak berani. Sebab baru-baru ni pun ada isu penipuan pembedahan gaib, tiba-tiba keluar lemak ayam. Yang siapa ada tengok VTT tu kan? So macam mana pun kena gunakan akal yang Allah Ta'ala bagi supaya tak tertipu. Dekat mana satu tempat tu dekat Kuala Selangor tak silap saya, ada dia buat pembedahan gaib tapi dia buat style hospital. Dia buat pembedahan secara batin tapi dia buat style hospital. Kalau hospital buat pembedahan jantung contoh 60,000, dekat dia kena 30,000. Macam itulah lebih kurang. Kat Kuala Selangor kalau tak silap saya. Okey, itu memang spesialis lah, spesialis. Kalau korang nak jumpa macam tu, jumpa dengan spesialis, mungkin okey lah kot kan. Tapi sejauh mana kebenaran tu wallahu alam, saya tak berani nak ni. Saya tak berani nak jawab. Sebab saya tak pernah tengok depan mata saya. Okey, tapi kalau setakat dia letak sirih, macam contoh dia ambil daun sirih kan. Dia ambil daun sirih letak, dia potong-potong gitu, ada pembedahan dah settle, itu biasa scam. Okey, kalau macam tu biasanya scam. Soalan seterusnya, Ustaz kat mana? Dekat bawah ni. Ya, aku pusing. Aku kat kedai bawah. Kedai bawah ni minum. Tu. Okey, siapa yang tak jumpa jalan, bawah ni workshop ni saya punya workshop. Okey, yang tanya dia ni buat rawatan je lah, buat duit kepala otak kau. Kau tengok dia, aku punya workshop berapa besar, daripada sini sampai sini. Okey, faham tak? Kau suka-suka kau aku buat rawatan 24 jam ke? Okey. Workshop ni daripada sini sampai sini ni semua saya punya. Okey. Nampak je signboard ni, gambar Pak Haji tu ada kat atas. Nampak tak? Cerah sangat. Okey. Kau ingat senang, kau pernah jumpa pusat rawatan letak gambar sendiri tu? Tak ada kan? Okey, ada gambar kat situ. Mana kata kalau kau parking kereta depan-depan ni, mana kata jin kau mesti nampak dah. Okey. Dah nampak dah. Okey, faham memang saja aku letak gambar dah lah aku yang buat signboard. Suka hati aku lah letak gambar apa. Kau sakit hati pasal apa? Signboard ni aku yang beli. Aku suka hati lah aku nak letak gambar aku ke, gambar siapa ke kan. Aku memang bagi jin tu terkencing kat bawah. Dia tengok dah pisang ni kan. Aku memang bagi terkencing kat bawah. Dia orang jealous, dia orang tak mampu buat. Dia jealous, dia tak berani letak muka dia, takut bila dia scam nanti orang tahu dah siapa dia. Dia bohong. Kan. Terketar-ketar tengok signboard. Signboard ni kalau malam lagi bercahaya macam bulan, kau tahu tak?
Kat sini kalau malam ni semua gelap. Nampak betul-betul bulan tu je. Bulan tu je nampak. Lepas ni ada yang ikut buat. Tu dah biasa bang kakak. Ngikut-ngikut tu biasa. Tak ada modal. Lepas ni kalau diikut sama, aku buat lampu klip-klip lah. Aku tukar lagi. Steady lah bang. Jalan apa tu? 6/10. Panai Industri 6/10. Lama tak buatlah rawatan. Saya tengah renovation office saya. Sabar nak bagi cantik kan. Nak bagi cantik sikit office. Dah lama saya dekat sini dah 7 tahun, 8 tahun kan. 8 tahun saya tak pernah buat renovation office. Lepas tu apa dia, duit dah banyak. Tak tahu nak buat apa. Apa aku nak buat duit banyak-banyak ni. Sekejap lagi mati semua tinggal. Lepas tu tak apalah. Buatlah jadi, bagi office jadi cantik lah kan. Bagi cantik sikit kan. Lepas ni tak ada dah letak lah kayu-kayu ni semua, tak nak lah. Tak profesional. Nampak macam Tok Bomoh kan. Ini kita buat style hotel kan. Tukar colour semua. Ustaz minat mekanik ke? Aku sebenarnya, aku cakap kau, aku buka workshop ni, aku sebenarnya pegang spana pun aku tak tahu. Aku cakap kau terus terang, saya buka workshop ni dah 6 tahun. 6 tahun dah. 6 tahun, 7 tahun Saya bab mekanik ni apa benda pun tak tahu. Aku sebenarnya berbekalkan otak je. Nampak? Boleh buka workshop besar. Berbekalkan otak saja. Aku kalau kau tanya bab mekanik ni mampus, aku tak tahu. Mana aku tahu? Kan? Bukan belajar mekanik pun. Berbekalkan otak yang Allah Ta'ala kurniakan. Kau tengok besar mana? Riak, memanglah riak. Aku dah riak, kau sakit hati pasal apa? Ikut akulah kan. Aku kan riak, aku saja nak bagi orang sakit hati. Saya bang kakak, kalau senang pun saya tak sorang-sorang bang kakak. InsyaAllah banyak saya tolong orang. Siapa yang kenal diri saya, dia tahulah. Saya nampak je muka garang macam ni, tapi hati saya lembut kan. Tapi masalahnya orang suka ambil kesempatan. Dia suruh bayar sewa rumah, lepas tu dia suruh bayar sewa rumah mak dia, lepas tu tok dia, nenek moyang dia semua, habis semua aku kena bayar. Aku ingat aku jabatan kebajikan kan. Macam dulu kita buat duit raya kan. Hadiah duit raya kan. Hari ni dia naik kotak minta bantuan untuk beli baju. Besok dia naik kotak minta bantuan nak kena betulkan peti ais dia. Kepala otak lah dia. Aku ni suami dia ke kan. Ada yang naik minta motor. Aku cakap bila pula kerajaan bagi aku dana untuk bagi kat korang. Minta motor. Dia kata apa, motor saya Along pegang. Saya pun dah lupa, motor saya Along pegang. Lepas tu dia suruh saya belikan motor untuk dia. Banyak cantik muka kau kan. Janganlah kau minta yang pelik-pelik kan. Aku ni bukan nak jutawan pun, orang biasa je. Bos, tolong Palestin boleh tak? Boleh, hantar saya ke Palestin. Saya kalau nak bagi-bagi dana suruh hantar kat orang, tolong hantar, saya rasa tak sampai. Itu saya lah, korang nak hantar-hantar lah kan. Kalau kata betul-betul orang Palestin tu call, hello Edika, I'm from Palestine lah, I nak sekarang nak beli roti lah, nak bagi ni. Mungkin saya rasa saya lebih trust directly lah daripada orang tengah. Tapi kalau korang nak bagilah kan. Tapi saya lebih suka bagi pada tapi tak apalah, banyak jutawan Malaysia ada, takkan tak boleh tolong. Kita yang tak jutawan ni, kita bantu orang Malaysia. Mana-mana yang kesusahan ke, kita bantu yang ada Malaysia dululah. Yang mana jutawan yang nak lari daripada income tax tu apa. Rumah ke berpuluh-puluh juta ada, pergilah bantu. Seorang sejuta pun, aku ingat bapak segala peluru pepandu boleh hantar kan. Tapi masalahnya collection ni kadang-kadang jadi lain kan. Bukannya sampai, takut tak sampai kan. Contoh collection 20 juta yang sampai 2 juta. Itu jadi macam tu lah masalah dia sekarang ni. Saya nak belajar ilmu boleh. Ilmu apa kau nak belajar? Nak belajar ilmu apa? Aku dah ajar macam-macam dah tu. Ustaz, kalau mimpi patut ular dan mimpi menyusukan bayi, kedua-duanya mungkin ada serangan sihir dan mungkin juga kamu ada keturunan. Mungkin, okey. Dalam kurungan mungkin. Jadi ada pula buat VTT kan, dia bagi tahu confirm. Aku cakap mungkin je. Okey. Ramai kaki kapur ya Kak Nora. Mana tak kaki kapur? Zaman sekarang zaman susah. Selagi boleh kapur, dia orang kapur lah. Macam kalau korang nak derma ke, boleh je. Sekarang ni saya tengok dekat TikTok pun banyak kot orang-orang Palestin yang dah, diorang pun buat live juga ke apa. Korang bantu direct lagi okey kot. Tapi make sure Palestin lah. Padahal kadang-kadang sekarang ni pun dah lain macam kat diorang. Kadang-kadang roti tu nak kena tunggu kita bagi duit dulu baru dia bagi kat budak-budak. So pun pening juga.
Scammer banyak bang kakak. Oi, scammer banyak sekarang ni. Apa ada buat walk in ke rumah tak? Saya tak pernah pergi rumah orang bang kakak. Saya tak suka pergi rumah orang. Macam-macam benda boleh jadi. Kau datang tempat aku lebih selamat. Sini CCTV penuh. Daripada tangga masuk sampai semua tempat lah. Semua kau masuk, semua ada CCTV. Okay. Saya tak nak ambil risiko yang tinggi. Kalau kamu nak datang, kamu kena datang. Saya tak pergi rumah orang. Okay, pergi rumah orang ni macam-macam permainan. Macam-macam permainan boleh berlaku. Kena pula kalau dalam badan kau tu memang ada hantu raya. Lagi jahanam kan. Dia boleh menyerupai muka aku lah. Dia boleh macam ni lah, macam tu lah. Pening. Start macam mana nak buat suami, berapa kos, macam mana masuk kat dalam grup tele kak? Masuk dalam grup tele. Boleh tak moderator tolong pin kan Telegram kita? Apa lagi Teringin berubah dengan Ustaz. Saya dah pergi 4 perubatan, semua tak boleh. Tak tahu saka atau orang hantar. Takkan kamu dah pergi 4 tempat tak menzahirkan benda tu? Dia macam mana pun kena zahir bang kakak. Benda tu kalau betul dalam badan, dia akan terzahir. Dia mesti akan terzahir. Ataupun dia mesti akan ada tindak balas. Kita sampai ke 7 je Dia mesti akan ada tindak balasnya. Kau jangan dengar cerita kalau dia perawat yang hebat, pesakit tu datang, hantu tu tiba-tiba lagi. Itu bukan perawat yang hebat. Itu nama scammer. Okay. Dia mesti akan ada tindak balas. Itulah tujuan kita rukiahkan pesakit. Apabila kita rukiahkan, kita nak tahu apa sebenarnya yang berlaku pada dia. Okay. Dan apabila kita berkomunikasi dengan bahasa jin, kita nak tahu poin-poin. Kita tak kata orang ni buat. Kita tak nak tahu benda tu. Kita nak tahu penceritaan apa yang sedang berlaku sebenarnya. So daripada situ kita akan trace dekat mana kunci-kunci yang ada kat badan dia, kan? So bukan kita suka nak sembang. Kau ingat aku tak ada kerja lain je. Okay, kena ada tindak balas lah. Kalau tak ada tindak balas tu mana kata akak bukan gangguan tu, kan? Tapi nak kena tengok lah yang akak jumpa tu betul-betul perawat ke, pelawak ke. Ustaz boleh tak scan daripada jauh-jauh? Lepas scan nak jadi buat apa? Scan daripada jauh-jauh pun perlukan rukiah tak? Scan daripada jarak jauh pun perlukan rukiah. Okay. Contoh kamu naik live saya rukiahkan, kami tengok tindak balas kamu. Tapi kalau setakat tengok gambar, tengok nama, semua benda boleh tahu, kamu boleh rujuk mana-mana kitab, cuba cek balik. Benda tu sebenarnya apa yang orang buat. Daripada gambar semua benda boleh tahu, daripada nama semua benda boleh tahu, ada something wrong, kan? Tu biasanya something wrong. Ustaz ada tak grup Telegram? Ada kak. Dah dekat 20 lebih ribu orang dah dekat dalam tu kak. Kalau kak masuk kat situ kak, meriah kak. Macam-macam. Dalam grup tele saya, pengkongsian ilmu ada. Cara kalau korang tak tahu nak mandi limau lah, nak mandi tu, semua dia orang ajar sekejap dalam tu. Semua video dah ada dalam tu, dah senang. Bila saya buat air tawar, dia akan bagi tahu. Lebih mudah lah, senang lah korang. Jin dalam badan saya degil sangat. Kamu kena bantu jugalah diri kamu. Bagi dia lemahkan dia. Kena lemahkan dia juga. Apa ke nama ni? Tu Luna tu dah masuk dalam AK Fan Club. Masuk kat situ. Okey, yang masuk kat situ pesakit je. Perawat tak payah kau nak masuk tempat aku. Semak lah kau. Alah mak kau perawat. Kau buatlah grup tele kau sendiri. Lepas tu kau menyamar pula, kau PM pula pesakit dalam tu, saya anak buah Edika lah. Bila masa pula aku ada anak buah yang menyamar jadi saya ni anak murid. Saya anak buah pun tak ada, anak murid pun tak ada. Yang perawat tu pergi buat grup tele kau sendiri, kan? Senang je kau. Lepas tu nama terkenal lah tu, kan? Dia sebut nama ABC daripada pusat rawatan ni. Lepas tu dia kata aku pula anak apa? Aku pula dia anak buah pula. Suka-suka je, kan? Okey, kami straight. Perawat tak payah masuk. Sibuk dah curi ilmu orang, kan. Pesakit je okey, kan. Pesakit okey. Perawat tak payah. Korang kan pandai, kan. Penyamaran ni, tanyalah yang masuk dekat dalam grup tele tu. Kan, kita orang bantai terus. Tak ada selindung-selindung Selepas 40 hari buat air kursi, nak buat apa tuan? Buat je lah terus sampai bila-bila. 40 hari tu nak bagi tanam betul-betul. Ya, lepas tu dah boleh selang-selang. Boleh kalau kamu rasa dah badan kamu dah selesa, kamu teruskan je lah. Penonton boleh. Penonton boleh masuk. Kelakor ustaz ni, bukan kelakor kak. Memang geram kak diorang ni. Memang geram. Dulu potong limau macam tu. Nak mandi bunga potong limau macam tu baling-baling.
Lepas dia tengok PTT aku, dia pula pada susun dulu buat rawatan, mandi bunga tak pernah susun buat atas pinggan, main baling-baling je. Lepas kita buat cara yang betul, semua pula susun pula. Pula dah. Itu saya cakap dia orang kata dia orang belajar. Tapi takkan tak belajar benda-benda macam tu kan? Betul tak? Mesti ramai yang perasan. Aku gelak je kan. Macam-macam. Kalau dia betul belajar, dia buat, saya okey. Tapi sekarang ni dia ambil, dia buat, takut korang lah kena game kan. Mana kata dia tak belajar lah tu. Apa ni ni soalan apa ni? Salam nak tanya tapi masalahnya dia susah nak berubat. Kau biar je lah hantu dalam badan dia. Nak buat macam mana? Dia degil. Ustaz, setiap kali ruqyah sendiri tapi tak mampu bertindak balas macam mana kak? Bila benda tu dah ada dekat dalam badan akak tak mampu nak ruqyah sendiri, akak nak ruqyah macam mana sendiri? Ada orang yang cakap ruqyah mandiri lah apa. Ruqyah mandiri apa semua selepas akak dapatkan rawatan. Akak kena dapatkan rawatan dulu. Cuba singkirkan sebanyak mungkin apa yang telah mengganggu diri akak. Lepas tu barulah akak nak ruqyah mandiri ke, sendiri ke, bersendiri ke, baru buat benda tu, baru protect badan akak. Kalau benda dah memang dalam badan akak, bukan kata nak buat ruqyah mandiri, nak buat apa pun memang tak boleh. Okey. Orang yang bercakap pasal benda tu, dia pernah kena sihir tak? Cuba tanya dia pernah kena sihir tak? Kan? Akak boleh tanya dengan orang yang dia dah pernah kena sihir, baru akak tahu jawapan dia. Kan? Dia kena nanti approve kan. Ya, kita ingat senang-senang nak masuk grup tele. Kita pilih orang yang boleh masuk. Okey, bukan saya tak menggalakkan akak jangan buat langsung. Kalau akak mampu buat, tapi nak buat tu bukan senang kak. Bukan senang. Okey, bukan senang sebenarnya. Orang yang pernah kena sihir dia faham. Orang tak pernah kena sihir, copy paste orang punya ilmu, pandai cakap je boleh lah. Ustaz, anak saya balik camping dah seminggu, nampak macam minum air tawar rasa pahit. Apa nak buat Ustaz? Anak saya balik camping dah seminggu, nampak macam-macam minum air tawar rasa pahit. Apa perlu buat ya? Kalau awak ada rezeki, ambil minyak kasur hitam, sapukan dekat sini, ambil kasur hitam, tarikkan ke atas sampai ke lubang angin belakang. Okey, satu, sikit je, tak payah banyak. Satu, dua, lepas tu ni kat sini, antara mata dengan mata tengah ni, tolak sampai atas, sampai kat lubang belakang. Ada satu lubang kat belakang ni. Okey, cuba buat benda tu dulu. Kalau masih nampak juga, nak tak nak kena buat rawatan lah, nak tahu punca dia. Soalan yang seterusnya, kalau belajar selendang kuning memang akan efek kesihatan. Kalau belajar selendang kuning memang efek kesihatan. Soalan tu tak lengkap. Selendang kuning ni ada 21 selendang kuning. Awak belajar yang mana satu? Okey. Kalau nak main selendang kuning yang awak belajar tu dia ada 21 selendang kuning. Awak belajar yang mana satu? So sepatutnya kalau awak belajar ilmu ataupun awak belajar satu-satu kebatinan, sepatutnya tak ada efek pada awak. Okey, sepatutnya tak ada efek kat awak. Soalan yang seterusnya, dah 3 kali ruqyah, 3 kali meraung sangat-sangat teruk, tapi masih tak tahu sebab bergetar badan di ruqyah. Cubalah tanya, suruhlah perawat tu tanya. Korang nak tahu, korang kena suruh perawat tu tanya. Walaupun jin yang berkata-kata tu kita tak boleh percaya 100%, tetapi ada poin-poin yang kena kutip. Okey, ada poin-poin yang kena ambil juga. Kalau tidak, kamu pun tak tahu punca pasal apa. Banyak akaun TikTok Ustaz. Kita glamour kan, banyaklah akaun TikTok. Merata-rata ada. Bukan bang kakak, kena ban kan. Saya sampai dah malas nak fikir dah pasal akaun TikTok. Saya bagi tahu staff saya, akaun kena ban, buka baru. Akaun kena ban, buka baru lah, tak payah pening-pening kan. Penat nak fikir. TikTok ni banyak sangat prosedur kan, tapi tak tahulah kenapa kan. Rasa payau okey tak Ustaz? Nanti lepas ni buat air tawar, letak garam tu lebih sikit. Jadi sepatutnya kena rasa masin. Selain daripada rasa masin tu, kebiasaannya kadang-kadang bisa dalam badan. Kadang-kadang mungkin ada sisa-sisa dalam badan yang tak terlepas lagi kan. Sepatutnya kena rasa masin.
Ustaz, kalau dah beli gelang, lepas tu terjumpa dengan orang yang menyihir, tak apa ke? Ustaz, baguslah kau salam lah dengan dia kan. Orang tu sihir kau dah pakai gelang yang saya buat tu. Kalau boleh pakai tangan kanan, masa nak salam, salam je dia. Salam je dia. Kan? Salam je, tengok jadi macam mana dengan dia. Soalan yang seterusnya, tengok dia jadi apa. Tengok dia jadi apa. Pasal tasbih dengan gelang ni, kalau korang nak tengok feedback, korang kena masuk dalam grup tele. Memang berlambak-lambak feedback dia kan. Tengok pada feedback orang ramai. Sebab lain orang lain, dia pakai dia lain kan, lain. Macam contoh minyak Ikhtiar Zuriat, ramai dah kot dah berjaya period, yang dah dapat anak. Alhamdulillah lah rezeki dia orang kan. Terutama yang period lah. Period ni dia bukan satu benda yang main-main tau. Bila period pergi jumpa dengan hospital kata tak ada apa-apa, awak punya sepatutnya period awak semua okey. Lepas dia minum Ikhtiar Zuriat tu, hari ni pun ada feedback. Tak saya hari ni pun ada feedback. Masuk kat sana. Korang kalau tak percaya, saya kata korang boleh PM terus dengan orang tu. Betul ke kak? Akak pakai minyak ni jadi macam ni, macam ni. Korang boleh PM dia terus. Kita orang okey je. Kan? Kita orang tak ada hal dia. Apa lagi soalan? Tu Telegram saya tu, yang berolah tag tu boleh masuk kat sana. Saya pergi ruqyah, bila di ruqyah saya sedar tapi badan jadi keras. Saya pergi ruqyah, bila di ruqyah saya sedar tapi badan saya jadi keras. Itu tindak balas, jadi kebas. Kebas ke keras? Jadi kebas. Kalau akak ataupun abang sebelum diruqyahkan, okey tak ada apa-apa. Apabila diruqyahkan tiba-tiba badan-badan jadi kebas ataupun tiba-tiba jadi krem ke apa, itu makna kata tu dipanggil tindak balas. Okey, itu dipanggil tindak balas. Lepas tu bergantung pada perawat tu sama ada dia nak menzahirkan ke, ataupun benda dah memang tak ada dalam badan ke, ataupun dia nak buang bisa-bisa je ke, terpulang pada perawat tersebut. Okey. Ustaz, kalau pakai gelang tu lepas tu sendawa teruskan. Kalau sendawa biasanya benda tu tindak balas kepada santau. Teruskan je. Gelang tu pakai je, tasbih tu pun pakai saja. Lepas tu kalau boleh kamu buat kelapa bakar. Itu nak buang buhu dalam badan. Sekurang-kurangnya kamu dah tahu dah. Bila kamu pakai, ada tak kena badan aku ni. Okey. Kalau ada serangan nak berlaku pun boleh tak dia masuk? Dia boleh masuk tapi dia susah. Kalau dia masuk pun dia akan jadi tak selesa. Okey, dia akan jadi tak selesa. Ada yang pakai tasbih tu tiba-tiba jadi badan bertambah sakit sebab ada benda dalam badan. Pasal tu saya cakap, kalau kamu jumpa dengan perawat, barang-barang daripada pusat rawatan saya tak payah bawa. Okey? Sebab kadang-kadang yang tukang bagi tahu tu pun otak dia pun aku pun tak faham. Okey? Korang sendiri tengok kalau macam contoh orang yang pakai tasbih dia datang pusat rawatan saya, biasanya saya akan suruh dia buka tasbih tu dulu sebab kita nak lepaskan benda dalam badan tu keluar. Bila kamu pakai benda tu, benda dalam badan tu dia akan tak selesa. Bila benda tu tak selesa, kamu pun akan tak selesa juga. Sekurang-kurangnya kamu dapat kamu sendiri dapat detect kamu ni betul ada gangguan jin ataupun tidak. Berbanding saya sebenarnya nak ajak korang supaya jangan terpengaruh dengan penceritaan semata-mata yang kata mata batin terbuka, ilmu kasyaf, ilmu Allah Ta'ala tu luas apa semua. Sebenarnya kita ni manusia ni Allah bagi semua sama, cuma otak kita je kurang sikit. Kan? Masa kecil-kecil tak makan vitamin C. Ya itu je. Kan? Kadang-kadang kasyaf, betul tak? Ada tak kasyaf? Ada tak mata batin terbuka? Ada. Tapi kadang mata batin terbuka ni banyak benda diri korang sendiri. Jangan terpengaruh dengan cerita orang kakak. Nanti kau pening kepala. Sebab nanti akan banyak jawapan pening-pening. Orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni. Kau tengok bila pakai, ada tak tindak balas? Bila minum, ada tak tindak balas? Bila pakai minyak daripada kasturi, daripada pusat rawatan saya, pakai tu ada tak tindak balas? Sepatutnya benda tu wangi. Kenapa tiba-tiba jadi busuk? Pandai kata diri bau kamu telah diganggu oleh bangsa jin tersebut. Okey. Apa lagi soalannya? Ustaz, perut saya selalu berdenyut-denyut. Nadi dah turun kat perut kot. Minum air kelapa bakar yang saya ajar tu. Ustaz, saya sapu minyak sibu bisa tapi makin sakit dekat belakang sampai pinggang. Akak sebelum meletak minyak sibu bisa tu, akak pergi belajar dulu cara nak buang bisa gunakan limau. Lepas tu baru letak minyak sibu bisa tu. Takut bisa dah tepu ataupun ada benda dalam badan akak tak keluar lagi. Memang dia akan bertambah sakit. Okey, memang kalau kata akak bertahan, teruskan pakai biar sampai dia lemah, nanti dia akan undur. Tapi kalau jin akak jenis memang Israelnya susah dia nak undur kan. Saya pernah dengar ruqyah tapi saya mengamuk dan berkata benda bukan-bukan dan saya sedar tapi yang berkata tu bukan awak dah tu, yang berkata tu benda dalam badan tu. Saya pakai minyak kasur hitam ustaz, memang terbaik. Kakak, minyak kasur hitam ataupun minyak-minyak lain, kami mengeluarkan parcel daripada pusat rawatan satu hari kat 1,000 lebih kak. Okey. Alhamdulillah.
Dah jom, dah azan, jom kita solat dulu. Nanti ada rezeki nanti kita jumpa lagi. Bye bye semua. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kalau dengar azannya memang saya end live terus. Okey, saya tak ada kejap lagi tak ada. Kita kena hormat azan. Jom kita pergi sembahyang. Bye bye.